Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membincangkan mengenai pemakanan seimbang. Pastikan anda tonton video ini sehingga ke penghujung bagi mendapatkan input-input yang bermanfaat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan objektif kempen pemakanan seimbang. Yang pertama adalah menggalakkan rakyat Malaysia mengamalkan makan makanan seimbang. Yang kedua adalah menunjukkan kepentingan makan makanan seimbang. Dan yang ketiga adalah menunjukkan cara makan pemakanan seimbang. Saya pasti anda pernah mendengar isu ini melalui internet atau di kaca TV akan kepentingan pemakanan seimbang, tetapi perkara ini mudah diucap daripada diamalkan, terutama dalam kalangan warga kota yang sibuk. Kini, mengamalkan pemakanan seimbang bukan hanya menjadi masalah warga kota saja, namun ia turut berlaku pada penduduk di luar bandar dan di kampung. Amalan gaya hidup moden merupakan salah satu faktor yang menunjang masalah ini. Pada zaman milenial yang serba canggih dan pantas kini, semua orang terlalu sibuk dengan hal dan kerjaya masing-masing hingga mengabaikan pengambilan makanan seimbang dalam kehidupan seharian mereka. Kita acap kali tersentak apabila dikejutkan isu pengabaian amalan pemakanan yang seimbang dalam kalangan masyarakat di negara kita. Mereka lebih gemar mengambil makanan segera dan tidak berkhasiat seperti mi segera, minuman berkarbonat, burger dan sebagainya. Saintis di seluruh dunia mendapati bahawa makanan tersebut tidak dapat menampung keperluan zat yang diperlukan oleh badan. Pemakanan memainkan peranan penting dalam mengagalkan kesihatan dan mencegah penyakit. Efikasi kempen ialah dapat memberi kesedaran dan pendedahan kepada golongan masyarakat mengenai kepentingan pengambilan makanan seimbang. Dengan ini diharapkan dengan adanya pengetahuan dan maklumat yang diberikan dapat membantu golongan masyarakat memastikan pertumbuhan fizikal, kesihatan mental dan kesihatan umum bertambah baik. Seterusnya adalah maksud makanan seimbang. Makanan seimbang adalah tabiat memilih makanan dengan tujuan mengekalkan kesihatan. Pengambilan makanan yang cukup untuk kumpulan dalam tubuh badan manusia yang memerlukan makanan dan vitamin untuk pembesaran. Piramid makanan merupakan rujukan bagi setiap individu untuk mengawal kuantiti bagi setiap jenis makanan mengikut saranan sajian harian. Piramid makanan ini terdiri daripada 4 aras. Aras yang paling bawah ialah aras 1. Aras 1 ini ialah makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang banyak iaitu 8 hingga 12 sajian setiap hari. Makanan pada aras ini ialah makanan yang tinggi karbohidrat. Karbohidrat adalah sangat penting kerana ia membekalkan sumber tenaga utama kepada tubuh badan. Seterusnya, makanan pada aras 2 ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan perlu diambil 2 sajian setiap hari, manakala sayur-sayuran mula diambil lebih daripada 3 sajian. Makanan pada aras 3 pula adalah makanan yang tinggi protein seperti ikan, ayam, daging dan telur. Ianya perlu diambil 1 hingga 2 sajian setiap hari. Puncak piramid adalah makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit. Contoh makanan pada aras 4 adalah minyak, gula dan garam. Protein yang paling penting ialah minum 6 hingga 8 gelas air kosong setiap hari. Air sangat penting untuk membantu mengekalkan metabolisme badan yang baik. Ini bermaksud minum air dapat membantu proses di dalam badan berlaku dengan lancar seperti memudahkan pembuangan air kecil dan air besar. Cara untuk mengetahui kita mengamalkan makanan seimbang adalah dengan mengikuti saranan Pinggan Sihat Malaysia setiap kali makan. Pinggan Sihat Malaysia ada 3 bahagian, suku, separuh. Suku pertama adalah makanan aras 3 iaitu karbohidrat. Karbohidrat diambil dalam kuantiti saiz genggaman. Suku kedua adalah protein diambil dalam kuantiti sebanyak saiz tapak tangan. Separuh pinggan lagi adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kuantiti yang diambil adalah sebanyak saiz cukup tangan. Seterusnya, cara makan seimbang. Pertama, sediakan sendiri bahan makanan anda. Memasak sendiri makanan boleh membantu kita meneliti dengan lebih baik apa yang masuk dalam sajian kita. Hal ini kerana memandangkan bahan-bahannya disediakan oleh kita sendiri, tentunya kita sedar bahan apa yang perlu ada dalam masakan untuk memenuhi keperluan seharian sekaligus seimbang. Selain itu, lakukan perubahan yang betul. Apabila anda ingin mengurangkan makanan tidak sihat dalam diet anda, sangatlah penting untuk anda menggantikan makanan tersebut dengan makanan yang lebih sihat. Anda bolehlah menggantikan lemak tidak tepung dengan lemak yang lebih sihat. Contohnya seperti menukar dari makan ayam goreng kepada ikan salmon yang dibakar atau panggang, semestinya dapat memberi kesan yang lebih positif kepada kesihatan tubuh badan anda. Seterusnya, baca label. Membaca label merupakan langkah yang mesti dilakukan. Sangatlah penting untuk kita sedar kandungan bahan dalam makanan kita. Ini kerana pengilang biasanya akan menyembunyikan sejumlah besar gula ataupun lemak tidak sihat dalam makanan segera. Walaupun makanan tersebut dijamin menyihatkan, anda mestilah sentiasa berwaspada. Keempat, fokus pada perasaan anda selepas makan. Setiap kali anda selesai makan, cuba perhatikan apa yang anda rasa. Adakah anda rasa mudah penat ataupun cepat mengantuk? Dengan melakukan langkah ini, anda akan dapat menyesuaikan diri dengan amalan pemakanan baru yang lebih sehat. Akhir sekali, minum banyak air. Ramai sedia tahu bahawa pengambilan air putih sangatlah penting untuk mendapatkan badan yang sehat. Air putih juga dapat membantu menyucikan dan menyuburkan toksin dalam badan.
Kesan buruk jika tidak mengamalkan pemakanan seimbang. Yang pertama, berat badan berlebihan. Pengambilan makanan dalam kuantiti yang banyak menyebabkan seseorang itu obesity yang mengakibatkan aktiviti fizikal mereka akan terganggu dan akan mudah penat. Yang kedua, mudah mendapat penyakit. Pengambilan makanan yang tidak seimbang seperti pengambilan karbohidrat yang banyak menyebabkan kolesterol menjadi tinggi dan mengakibatkan individu mendapat penyakit kronik yang tidak berjangkit seperti penyakit jantung, kencing manis, dan darah tinggi. Dan yang ketiga adalah karies gigi. Kekerapan pengambilan karbohidrat dan gula tanpa melihat piramid makanan akan menyebabkan bakteri di dalam mulut akan menukarkan kanji dan gula kepada asid yang boleh merosakkan gigi. Dan yang keempat adalah sembelit. Kekerapan mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan yang rendah menyebabkan kurang serat di dalam diet. Kesan kempen makan makanan yang seimbang yang dapat kita perolehi adalah pertama, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penerapan makanan seimbang dalam kehidupan seharian. Hal ini demikian kerana melalui pemakanan yang seimbang, kita dapat membekalkan zat dan nutrien yang mencukupi. Kesan yang kedua adalah masyarakat dapat menikmati kehidupan yang sihat sepanjang hayat. Hal ini kerana mereka dapat pendedahan dan kelebihan pengamalan makanan yang seimbang. Kesan yang ketiga adalah menambahkan ilmu pengetahuan masyarakat tentang budaya pemakanan yang seimbang. Contohnya melalui kombinasi jenis makanan yang patut diambil, had makanan yang patut diambil dan juga mengelakkan makanan segera yang berminyak dan tidak berkhasiat kepada tubuh badan. Kesan keempat adalah masyarakat dapat mengamalkan diet yang lebih seimbang dan sihat daripada pelbagai jenis makanan mengikut panduan piramid makanan dan juga keperluan harian mereka. Kesan seterusnya pendedahan kepada generasi muda secara tidak langsung. Contohnya para pendidik seperti pensyarah, guru maupun masyarakat memainkan peranan penting untuk memberikan pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar tentang kepentingan pemakanan seimbang supaya pelajar dapat membezakan makanan yang sihat dan berkualiti. Kesan terakhir adalah panduan kepada masyarakat untuk menyediakan makanan yang seimbang kepada keluarga, terutamanya kepada golongan ibu bapa yang menyediakan bekalan makanan yang seimbang kepada anak-anak untuk ke sekolah. Secara tidak langsung, anak-anak diberikan didikan awal dari rumah berkenaan cara pemakanan yang sihat. Semoga dengan didikan awal dari rumah ini dapatlah diaplikasikan apabila mereka berada di luar rumah, terutamanya di sekolah ataupun universiti. Pengambilan makanan seimbang ini perlu disokong oleh semua pihak agar masyarakat yang sihat dan cergas dapat dilahirkan. Sehubungan dengan itu, diharapkan juga hasil kempen ini dijadikan sebagai sumber maklumat kepada masyarakat di luar sana. Amalan makanan seimbang merujuk kepada budaya makan yang sihat mengikut piramid makanan bagi keperluan tubuh badan. Berikut adalah beberapa kepentingan makanan seimbang kepada individu serta masyarakat. Mengelakkan masalah obesiti, mengurangkan risiko penyakit kronik dan menggalakkan pembesaran badan. Yang pertama, mengelakkan masalah obesiti. Tahukah anda bahawa kanak-kanak dan remaja di Malaysia dikatakan paling obes di Asia Tenggara? Jadi, makanan yang bergoreng seperti ayam goreng dan roti canai perlulah dielakkan kerana mempunyai lemak yang tinggi. Selain itu, makanan bersantan seperti nasi lemak dan minuman bergula seperti minuman berkarbonat juga perlu dihindari untuk mengurangkan risiko obesiti. Kesannya, amalan pemakanan seimbang dapat mengurangkan kolesterol dalam tubuh. Selain itu, makanan seimbang yang mengikut piramid makanan boleh mengurangkan risiko penyakit kronik seperti diabetes dan sakit jantung dalam kalangan masyarakat dan individu. Walaupun penyakit ini bukan disebabkan pemakanan sebenarnya, namun budaya pemakanan yang tidak sihat juga dapat menjadi faktor pendorong impaknya masyarakat dapat hidup sihat dan cerdas tanpa penyakit. Seterusnya, pemakanan yang seimbang dapat menggalakkan tumbesaran badan, khususnya golongan kanak-kanak dan remaja. Seandainya kita meninjau negara yang mengalami masalah kebugaran seperti Afrika, banyak kanak-kanak yang mengalami penyakit kwashiorkor, riket, scurvy dan beri-beri kerana kekurangan nutrisi. Umpamanya, masyarakat perlulah mengambil protein seperti ayam, daging, sotong dan ketam dalam kadar yang betul demi membentuk tisu-tisu baru dan menggantikan tisu yang rosak. Dan makanan berkalsium seperti susu dan keju untuk menguatkan struktur tulang dan gigi. Tambahan pula, biji seperti kacang soya, kacang hijau dan kacang merah serta sayur-sayuran dan buah-buahan hendaklah diambil untuk membantu proses penghadaman. Kesimpulannya, pengambilan makanan seimbang sangat penting kepada kesihatan tubuh badan, individu serta masyarakat. Melalui kempen ini, kami dapat memperoleh pelbagai fakta-fakta menarik hasil carian maklumat yang kami lakukan bagi menyiapkan tugasan video SSR ini. Dalam masa yang sama, ikatan silaturahim dan semangat kerjasama antara rakan sepasukan semakin akrab. Hal ini demikian kerana kami kerap melakukan perbincangan berkumpulan bagi memperoleh idea dan membuat keputusan. Kami berharap video ini dapat memberi manfaat dan dorongan kepada masyarakat untuk mengamalkan pemakanan seimbang dalam rutin harian mereka. Akhir sekali, kita perlulah mengamalkan pemakanan yang seimbang kerana ianya amat penting demi kesihatan dan kesejahteraan diri.